Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support pada Akak. Hari ini untuk julung kalinya, Akak menerima perkongsian kisah seram dari negeri Sabah. Perkongsian ni telah disampaikan oleh salah seorang subscriber Akak yang dikenali sebagai Imal. Akak nak mengucapkan terima kasih kepada saudara Imal kerana sudi berkongsi cerita untuk kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Kisah seram ini dilalui sendiri oleh saudara Imal bersama dengan kakak dia. Ketika kejadian, Imal berusia 11 tahun sementara kakaknya Siti, bukan nama sebenar, berusia 13 tahun. Sebelum Akak meneruskan penceritaan Akak kali ini, Akak nak gambarkan keadaan persekitaran rumah Imal. Okey. Rumah Imal ni dia menggunakan tandas di luar rumah. Tandas tersebut terletak di bahagian belakang rumah. Maknanya bukan belakang rumah betul, tapi berdekatan dengan pintu masuk belakang. Macam tu, pintu dapur lah kan. Jadinya keadaan rumah dia juga di pintu dapur tu, dia ada bina satu halangan tau. Halangan untuk mengelakkan adik kecil Imal ni untuk keluar daripada kawasan dapur tu. Itu biasa orang panggil apa? Pagar untuk baby kan? Okey. Jadi bersebelahan juga dengan pintu masuk dapur tu dan juga tandas tu, dia ada parking satu lori yang besar tau. Satu malam, Imal dan kakaknya Siti ingin pergi melihat pelamin yang dipasang untuk makcik dia. Jadi maknanya malam tu, esoknya makcik dia nak bersanding. Jadi malam tu dipasangkan satu pelamin untuk majlis persandingan makcik dia esoknya. Makcik dia merupakan ibu saudara Imal. Okey. Jadi Imal dengan kakak dia, dengan Siti ni, dia berkobar-kobar tau, nak pergi tengok pelamin tu tau. Jadi apa yang dia nak bagi tahu pada mak dia? Sebab kalau dia minta izin daripada mak dia untuk pergi ke rumah makcik dia tu, mungkin mak dia akan belebeh, mak dia takkan bagi pergi. Macam tu. Jadinya dia duk fikir apa dia nak buat. Apa yang dia nak jadikan alasan untuk pergi ke rumah makcik dia. Walhal korang, rumah makcik dia dekat je, lebih kurang 1-2 minit je sampailah rumah makcik dia. Tapi itulah, nak dapat kebenaran untuk keluar tu memang agak susah kata dia. Jadi dia pun berpakat dengan Siti. Jadi dia pun cakap dengan Siti, "Kak, aku nak pergi tengok pelamin rumah makcik lah. Kau nak ikut tak?" Macam tu. Jadi kakak dia pun cakap, "Okey kak, aku pun nak tengok lah pelamin makcik. Cantik ke tak cantik pelamin makcik macam tu." Jadi Imal pun cakap, "Kak, tapi kan bukan senang tau kita nak keluar. Sekarang dah malam.
dah pukul berapa lepas maghrib? Mak mesti tak pagi pergi punya. Cakap, apa kita nak cakap macam tu. Aku ada idea. Kakak dia cakap, aku ada idea. Nanti kau ikut aku. Macam tu. Jadinya yang adik ni, Imal ni, dia pun ikutlah kakak dia. Nampak mak dia tengah mendodoikan adik kecil dia, baby tadi. Jadi mak dia pun tegur. Mak dia cakap, kamu berdua tu nak ke mana malam-malam ni? Macam tu. Jadinya Imal ni dia tak tahu nak cakap apa sebab plan daripada kakak dia. Jadi kakak dia pun cakap, Siti nak teman Imal pergi tandas mak. Sekejap je kita orang pergi tandas. Macam tu. Jadi bila Siti bagi tahu nak pergi tandas tu, Imal dalam kepala cakap, cantik, cun, idea yang cun. Jadi Siti pun dah menipu, dia orang ni dah menipu mak dia, katanya nak pergi tandas sekejap je. Kononnya lah, bila kata nak pergi ke tandas, makanya dia orang kena keluar ikut pintu belakang. Dia orang pun keluar ikut pintu belakang, menghadaplah tandas tersebut kan. Sebab tandas dia bukan melekat dengan rumah, tandas dia berjarak sikit dengan rumah, macam tu. Jadinya bila dia lalu dekat kawasan, orang kata sebelum nak pergi rumah makcik dia tu, dia kena melintasi tandas tu tau, berdekatan dengan lori tu. Masa dia nak pergi rumah makcik dia tu, Siti ni dia ada terpandang dekat tandas tu, dia nampak macam ada kelibat mak dia kat situ. Dia pun bertegur lah dengan Imal. Dia cakap, Man, cuba kau tengok Man, cuba kau tengok. Jadi Imal pun cakap, apa dia? Jom aku sarung selipar ni, kita pergi rumah makcik. Kau tengok tu, mak lah dekat tandas. Apalah kau mengarut? Mak kan dudukkan adik kat dalam rumah. Apa benda lah kau ni? Man, kau tengok lah tu, mak tu Man. Jadi Siti dia tengok ke tandas, dia nampak ada kelibat mak dia. Imal pula dia tengok, tak ada pun, aku tak nampak. Kau ni mengarut lah, jom, nanti kita lambat. Jadi lebih kurang pukul 8 malam, Imal dengan Siti ni pun meneruskan perjalanan dia tu yang pendek selama 1 hingga 2 minit tu, pergi ke rumah makcik dia. Sampai dekat rumah makcik dia, dia apa lagi? Seronok lah kan, boleh tengok pelamin makcik dia. Masa tu dengan seronoknya dia naik turun pelamin makcik dia. Sementara tu kawan-kawan dia pun memang ada berkumpul dekat situ. Apa lagi dengan kenakalan mereka pun dah lupa dah. Maksudnya mereka dah lupa janji mereka untuk pergi sekejap je ke tandas. Jadi dalam-dalam duk leka main dengan kawan-kawan ni apa semua, berlari kat situ. Biasalah kan, budak-budak, maknanya kanak-kanak, kita pun pernah melalui saat macam tu tau. Jadi semasa tengah leka bermain, jam telah menunjukkan pukul 9.32 malam tanpa mereka sedari tau. Jadinya mereka pun rasa macam, tiba-tiba rasa macam, Imal, jom kita balik lah. Rasanya dah lama sangat kita main kat sini ni. Macam tu. Aku takut lah Mal, jom lah balik Mal. Nanti kita kena beletih dengan mak nanti. Jadi kebetulan masa tu kawan-kawan dia pun semua, orang kat situ pun semua pun dah beransur balik. Dia pun nak balik ke rumah dia. Walaupun jarak dekat korang boleh bayang tak suasana kampung yang dikelilingi, maknanya suasana kampung tu masih dikelilingi dengan pokok-pokok apa semua kan. Walaupun jarak yang dekat, dia jadi agak jauh sebab nak melalui kawasan-kawasan macam tu kan. Jadi Siti dengan Imal ni, dia pun pergilah balik ke rumah. Sementara nak masuk ke rumah, dia usah dulu tau. Dia takut mak dia memang dah tunggu dekat pintu rumah sebab dia buat kesalahan. Jadi masa tu entah kenapa, tak tahulah, Imal dengan Siti ni dia nak menyorok dekat tayar lori yang akak cakap tadi. Jadi korang boleh bayang tak, tayar lori tu besar macam mana. Jadi dia orang boleh menyorok dekat tayar lori tu sementara nak memerhatikan lain clear ke tak. Maknanya mak dia ni dah tidur ke, ada ke tak depan pintu. Bila line clear, dapatlah dia orang masuk ikut pintu belakang. Sebab apa tahu? Sebab dia orang ni tak berani nak masuk ikut pintu depan. Dah sah-sah kena belebeh. Kalau masuk ikut pintu depan, memang mak dah terpacak kat depan. Jadi dia orang ni nak masuk, kononnya nak masuk ke pintu belakang lah kan. Sementara menyorok dekat tayar tu orang,
Siti dia memerhatikan, dia tiba-tiba terpandang ke arah tandas tau. Tandas tu boleh dikatakan memang suasana dia pun memang menyeramkan. Sebab tak ada lampu tau. Tandas tu tidak mempunyai lampu. Cuma orang kata disuluhi dengan bulan terang katanya. Lagipun cahaya lampu daripada rumah tu, orang kata tempias-tempias dia nampak tandas tu tau. Tambahan pula korang, tandas rumah Imal ni terletak betul-betul berdekatan dengan pokok-pokok pisang. Keadaan tu menambahkan lagi rasa seram Siti dengan Imal malam tu, tahu tak? Jadi Siti ni, dia entah kenapa dia nak melihat ke arah tandas tu. Masa dia tengok kat tandas tu, alamak kantoi. Siti cakap dekat Imal, Mal, aku rasa kan mak dah tunggu kat tandas lah Imal. Mal, kau dengar tak? Macam tu dia mencuit-cuit Imal. Yang Imal ni pula memerhati sekeliling. Manalah tahu kod line clear masuk ke depan ke, kod boleh masuk ke pintu belakang kan. Jadinya dalam kakak dia duk cuit-cuit dia ni, dia tak alert tau. Tapi kakak dia menggoncang-goncang ke badan. Mal, kau dengar tak aku cakap ni? Tu mak ada kat depan, dekat tandas lah Mal, kata. Jadi Imal ni bila dia dengar kata-kata kakak dia, apa lagi cuak lah dia. Dia pun memandang ke arah tandas. Sekali lagi kakak dia cakap benda yang sama. Masa mula-mula nak pergi tadi pun kakak dia cakap yang sama. Jadi dia pandang ke tandas, tak ada nampak pun mulanya susuk tubuh mak dia tu, dia tak nampak pun. Lepas tu dia pun cakap, mana ada aku nampak, aku tak nampak lah kau ni, kau jangan takutkan aku. Macam tu. Jadinya Siti pun dia tetap menggoncangkan badan dia. Mal, kau tengok semula. Pun kau pandang, itu mak lah, habislah kita Mal, kena bebel lah kita malam ni Mal, teruk lah kita malam ni. Jadi Imal ni pun dia tak puas hati, dia pandang betul-betul ke tandas tu. Ya betul korang, memang betul. Terkejut dia. Alamak, mak dah duduk kat tandas ni, macam mana kita nak masuk ni? Pintu belakang ni nampak jelas dari tandas ni, macam mana ni nak buat kan? Duduk terfikir macam mana nak buat ni korang bayangkanlah. Masa tu diorang, maksudnya Siti dengan Imal ni yang memandang ke arah tandas tu bersama-sama, tiba-tiba melihat satu susuk tubuh yang disangkakan memang mak dia. Tahu sebab apa? Sebab susuk tubuh tu pakai baju memang milik mak dia, pakaikan batik memang milik mak dia. Jadi memang sasah mak dia. Memang diorang ni sangkakan itu mak dia. Diorang pandang, apa idea diorang, nak kelentong lagi lah, pendek kata, nak buat ayat apa ni, nak pujuk mak dia ni supaya tak marah atau beletis. Sementara berfikir tu, susuk tubuh yang menyerupai mak dia ni memusingkan kepala korang. Dia memusingkan kepala, bukan macam akak tengah musing ni, pusing kiri, pusing kanan. Bukan. Kalau susuk tubuh tu nak memandang ke arah diorang ni, susuk tubuh tu kena pusingkan badan tau. Tapi susuk tubuh tu tak pusingkan badan, susuk tubuh tu memusingkan kepala dia 180 darjah. Cuba korang bayangkan macam mana pusing 180 darjah. Akak nak pusing separuh pun sakit kepala tau. Jadinya masa tu diorang pun terkejut dan masing-masing kaku tau. Kaku, tergamam. Sebab dalam fikiran diorang fikir itu mak diorang. Tapi takkanlah mak boleh pusing kepala sampai macam tu sekali. Timbul rasa seram antara dua beradik ni tau. Tapi kan dua beradik ni dia berani tau. Dia berani dan dia terus fokus kepada lembaga tersebut. Masa tu dia nak tengok betul-betul lembaga tu wajah mak dia ke? Bukan. Sebabnya lembaga tu dah menghadapkan badan dia ke arah tandas, sementara kepala dia berpusing ke arah mereka berdua. Jadinya diorang tenung betul-betul ke arah lembaga tu. Apa yang diorang nampak? Lembaga tersebut muka dia licin. Tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut, sementara telinga pun tak ada. Dia ibarat macam kita tengok kulit telur tau. Tapi kulit dia berwarna hitam. Lagi cuak diorang, terkaku, nak lari tak boleh, nak minta tolong tak boleh, hanya berdiri tercegat dekat situ. Dalam keadaan yang agak cemas tu korang, dua beradik ni diduga sekali lagi bila mereka nampak
susuk tubuh tu memusingkan badan ke arah mereka. Korang bayangkanlah, tadi dia pusing kepala, sekarang dia pusing badan. Selepas susuk tubuh ni memalingkan tubuh ke arah diorang, Imal dan Siti nampak seolah-olah susuk tubuh tu ingin menuju ke arah diorang tau. Diorang lagilah rasa takut dan cuak. Lepas tu kan, orang cakap tau, kalau kita nak tengok benda tu manusia atau tak, kita tengok kaki. Sangkakan itu hanya perkara, orang kata, alah, perkara dongeng lah, orang kata macam main-main kan. Tak korang, memang lembaga tu terapung. Memang tak ada kaki pun lembaga tu. Jadi masa itulah Imal dengan Siti mula menggigil. Menggigil rasa seram, rasa yang tak boleh nak diluahkan. Sementara tu, diorang ada dengar suara. Ha, korang, apa yang buat kat luar tu? Masuk. Sekarang ada yang jumpa dengan hantu. Tiba-tiba mereka mendengar suara mak diorang ni panggil diorang untuk masuk dalam rumah. Ha, itu baru mak. Itu baru mak Imal. Jom Imal. Ha, macam tu. Selepas mendengar suara mak diorang memanggil, tiba-tiba korang, susuk tubuh tu menghilang. Tiba-tiba susuk tubuh tu dah tak ada dekat depan tandas tu. Sementara tu, kak dia pun menarik tangan Imal ni. Diorang pun apa lagi, terus serbu masuk ke dalam rumah. Langgar je mak dia yang tengah berdiri dekat pintu dapur tu kan. Dia langgar je pagar yang kak cerita tadi, pagar untuk tak nak bagi adik dia keluar tu kan. Dia langgar je sampai pecah pagar tu. Wujud pagar tu cuma sekeping papan biasa je tau. Jadi bila masuk dalam rumah, jadi mak dia ni nampak anak dia ni macam takutkan sesuatu. Jadi mak dia pun tanya, kamu berdua ni kenapa? Kamu berdua ni dari mana? Kenapa nampak takut sangat ni? Ha, macam tu. Jadi Imal dengan Siti ni tak dapat nak meluahkan kejadian tu. Sebab cukuplah diorang dah kena bebel sebab diorang menipu. Apatah lagi nak kena bebel untuk nampak benda tu. Mestilah mak dia ni akan, orang kata, sindir-sindir, bebel-bebel. Jadi diorang tak nak dengar. Jadi diorang diamkan diri. Diorang cakap, tak ada apa mak, tak ada apa. Imal ni kacau Siti. Ha, macam tu. Dah. Sekarang ni dah malam. Kamu tengok jam. Jam sekarang dah pukul 11.14 malam. Kamu ni memang berani-berani keluar sampai lewat malam kan? Ha, kata tadi apa? Nak ke tandas je kan? Kamu pergi masuk sekarang. Kamu pergi tidur sekarang. Jadi malam tu berbakul-bakul lah. Siti dengan Imal ni kena marah. Bila Siti nak masuk ke dalam bilik masing-masing, jadi Siti dengan Imal ni sempat bercakap tau. Kak, aku rasakan apa yang kita nampak tadi ya. Dia orang macam bersembang sebab dia orang masih lagi terfikir-fikir apa yang dia orang nampak. Imal, kau perasan tak? Baju yang dia pakai kan, dengan kain batik yang dia pakai tu, bukan ke baju tu yang kita bakar ke itu hari? Ya, kak ingatlah, baju tu memang kita bakar dengan mak kan itu hari kan? Benda tu pakailah baju tu. Ish, takutlah kak. Dah lah, tak payah fikirlah benda ni. Jomlah kita masuk tidur. Nanti esok-esok kita ceritalah kat mak. Macam tu. Jadi diorang pun masuk tidur pada malam tersebut dengan pengalaman yang pada dia sangat menyeramkan. Kerana apa menyeramkan? Kerana itulah pertama kali mereka melihat hantu yang tak berwajah sementara tak berkaki memakai pakaian milik mak dia. Jadi subscriber ni dia ada share pengajaran daripada kejadian ni. Maksudnya dia ada memesan supaya jika kita ada pakaian yang tak digunakan, pastikan kita sedekahkan kepada orang ataupun buatlah apa pun, asalkan tidak membakar pakaian tersebut. Kerana menurut katanya, ada resam daripada orang tua di sana, pakaian yang dibakar akan dipakai oleh makhluk-makhluk halus untuk menyerupai pemilik pakaian tersebut. Dan pengajaran kedua yang disampaikan, kita jangan sesekali menipu orang tua kita. Sebaiknya kita lebih jujur pada orang tua kita supaya
Jika berlaku perkara yang tak diingini, maksudnya kalau malam tu kejadian tu tiba-tiba Imal ke, Siti ke, pengsan ke, tersampuk ke, macam mana? Jadi lebih baik bercakap jujur, itu yang sebaik-baiknya. Setakat ni sahaja perkongsian daripada saudara Imal untuk kali ni. Dan insya-Allah jika ada lagi kisah-kisah yang menarik dari Sabah, saudara Imal boleh kongsi lagi dengan akak. Dan untuk korang semua yang mana ada cerita untuk dikongsikan, korang bolehlah DM Cengkeh Channel. Terima kasih korang. Bye. Assalamualaikum.